الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Fathul Mu'in muka surah 94. Petok bawah sekali. Petok bawah sekali. Cuma minggu lepas petok bawah sekali itu baca dah. Baca dah. Kemudian terjemahan di separuh. Saya baca semulalah petok bawah sekali itu. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa zalika kasiyabi khammarin wa haidin wa sibyanin wa awani mutadayyinina bin najasati wa awani mutadayyinina bin najasati wa warakin yaghlibu nasruhu ala najisin wa lu'abi sabiyin wa lu'abi sabiyin wa juhin wajukhin ishtahara amaluhu bisahmil khinziri wajubnun syamiyun ishtahara amaluhu bi infahatil khinziri bi anfihatis khinziri wa qad ja'ahu sallallahu alaihi wasallam jubnatun min indihim fa akala minha wa lam yas'al an zalika. Terjemahan dia di sini dapat dicontohkan. Dia terjemah gitulah kalau dalam terjemahan Indonesia ni. Di sini dapat dicontohkan wazalika. Di sini dapat dicontohkan wazalika dalam i'anah ni, dan demikian lagi ai ma kana al-aslu fihi at-taharah wa ghalaba 'ala dhanni tanajjusu atau zalika. Dan demikian lagi, yakni barang yang adalah asal pada barang tu suci, asal suci, kemudian kuat pada zon, menang pada zon oleh najis atau wazalika. Kasiyabi khammarin, pakaian tukang arak. Pakaian tukang arak. Terdahulunya kaedah yang muhimmah, kaedah yang penting dalam bab fiqh ni. Satu kaedah yang penting
Barang yang asalnya suci, barang yang asalnya suci, kemudian kuat sangkaan, kuat jangkaan di hati oleh najis. Sebab apa? Sebab kebiasaannya kalau seumpama tu kena najis. Ni contoh yang pertamanya, pakaian tukang arak. Yang mana arak ni cairan yang memabukkan, yang hukumnya najis. Arak cairan yang memabukkan, hukumnya adalah najis. Ada ni. Dahulu kita ada dahulu kan bicara bab najis dahulu. Saya tak ada di cetak kau ni. Ada habis bicara najis dahulu. Tiap-tiap cairan yang memabukkan, kullu ma'iin muskirin najisun. Tiap-tiap cairan yang memabukkan, hukumnya adalah najis. Kullu ma'iin muskirin. Tiap-tiap cairan yang memabukkan, hukumnya adalah najis. Kalaulah memabukkan tapi tak najis, atau memabukkan tetapi bukan cairan, maka hukumnya tidak najis. Macam contohnya debu dadah. Dia panggil apa? Dadah, serbuk, debu. Jadi dadah tu memabukkan, tapi dia punya debu dia tu tak hukum najis. Yang najisnya adalah tiap-tiap cairan yang memabukkan, muskir, yang memabukkan, barulah hukumnya najis. Muskir dengan isim fa'il ada ni. Ni kalau pergi pada bab pegangan ni, cairan yang memabukkan, isim fa'il tu. Mana apa ni? Cairan yang memabukkan. Tu panggil majazi tu. Kullu ma'iin muskirin. Tiap cairan yang memabukkan. Siapa yang memabukkan? Cairan itulah, arak itulah yang memabukkan. Yang menjadikan Allah Ta'ala makhluk tak bekas. Tu. Orang panggil apa tu? Cerita secara majaz. Kalau sandar kepada asbab jadi kafir, balik awal lah kita pekok. Balik awal kita pekok. Cairan yang memabukkan, Allah yang memabukkan, makhluk tak bekas. Itu panggil asbab. Majazi, sandar sementara, bukan hakiki. Kalau sandar pada asbab, ia letak ukur kapir, tu jahil sangat. Jahil sangat, karuk sangat, sesak sangat. Okey, apa ni? Sesak lagi menyesatkan. Sekarang ni kan, fatwa sesak lagi menyesatkan. Ni sama juga ni. Sesak lagi menyesatkan. Sandar kepada asbab, ia buku kapi. Sesak lagi menyesatkan. Muskir, yang memabukkan, cairan itulah arak lah. Ketum lah kalau kita kata kat sekarang ni, masyhur tau. Ketum lah, memabukkan. Tak, Allah Ta'ala makhluk tak bekas. Tu kata, kalau kata sandar pada asbab buku kapi tu kok, sesak lagi menyesatkan lah. Jadi sekarang ni dihija kilang arak. Arak tu najis. Golik-goliknya kok, kebiasaannya takkan langsung tak terkena arak tu. Sekarang ni asal pakaian tukang arak ni suci, tapi hija tempat najis. Berat di hati 80%, 90% di hati. Kena najis dah baju seluar dia. Dah nampak ke kena najis? Dah nampak, tapi kebiasaannya, ghaliknya, biasa-biasanya memang kena najis. Betul lah, biasa. Tapi kena dah hari tu? Dah. Hukum asal suci pakaian tu. Ini kaedah penting ni. Ini kena faham bab pekoh ni. Bukan syok. Syok 50 pakaian tu kekal suci, syok 50 pakaian tu kena dah arak yang najis ni. Syok tu tak berat mana lagi, 50-50. Hak ni
Ghalabatuz zanni, mana apa ni? Berat sebelah jangkaan kena najis. Zon ni 60%, 70% panggil zon tau. Ghalabatuz zanni ni nak kita pak yakin dah tu. Mana ni? Kuat jangkaan di hati, pakaian tukang arak mesti kena dah arak. Kerja dah pagi pak petang. Sebab apa kamu kata kuat jangkaan di hati kena najis? Biasa-biasa memang kena. Hak hari lepas-lepas memang kena. Cuma hari tu tak nampak kena. Tapi biasa-biasa memang kena lah. Hak kena tu yakin najis. Hak tu sesalah najis lah. Memang hak lepas-lepas dah memang kena lah. Memang kena ni percikan daripada arak najis biasa. Memang kena hak tu najis. Tapi hari tu nampak tak kena? Tak nampak kena. Tapi biasa kena. Berat hati 90% dah kena. Tapi nampak tak kena? Tak. Tak yakin. Hukumnya suci pakaian tu. Faham tak baik kau? Kita bicara pakaian tukang arak. Kita tak bicara hukum kerja kilang arak. Dia bak arak ni bukan kerja kilang arak. Yang tukang bawa, yang tukang hidang, yang tukang susung. Oh, tu haram dah ke tu? Tukang bawa, tukang hidang, tukang susung je. Ambil daripada kotak, bubuh dalam peti sejuk. Tu je bukan hidang pun. Orang nak beli kan ambil sendiri. Hukumnya haram. Oh, ni kerja kilang arak sama telah lah. Bak hukum tak bicara. Nak bicara sekarang ni. Contoh, macam mana dengan pakaian dia? Pakaian dia suci asal. Tapi di kerja tempat najis. Ghalib kuat di jangkaan hati ni memang kena najis. Kenapa kamu kata kuat jangkaan di hati kena najis? Sebab hari lepas-lepas dah memang kena najis. Memang tak pakai dah baju seluar tu. Tapi hari tu tak nampak kena najis. Tapi di hati ni memang 80% dah di hati ni kata najis. Nampak dah kena najis, tak nampak, tak yakin. Hukum pekahnya pakaian baju luar dia tetap hukum suci. Ini cerita kaedah penting ni. Hak kebiasaan tidak diguna pakai. Golik-golik tak guna pakai. Tak guna pakai tu. Jadi selagi tak yakin najis, hukum suci baju dan seluar dia tu. Boleh buat sembahyang. Selagi tak yakin najis. Nak yakin najis ni, tengok betul-betul arak tu mengercik kena baju seluar dia. Dia yakin najis tu. Ada benda lah hukum najis lah. Tapi biasanya memang begitulah. Tapi hari tu tak terperasan kena. Hukumnya suci. Tapi biasa-biasa memang kena. Tak kira hak biasa tu. Hak sama-sama hak kebiasaan tak kira. Tetap pakai hukum hak asal yang yakin suci. Ini kena. Orang haid, anak-anak pakaian orang haid. Dah pakaian orang haid ni kena darah haid ke? Tak tahulah aku dulu dah aku macam mana. Sekarang ni pakai orang haid pun tak kena darah. Tak kena darah. Pakaian haid ni. Tapi dikira macam lah mungkinlah. Takut dulu-dulu kurang sikit kemah dia. Mungkin biasa kena. Waliknya kena darah haid. Pakaian dia tetap hukum suci selagi tak nampak darah. Dan anak-anak kanak-kanak. Kita pergi pada kanak-kanak. Yang mana kanak-kanak ni yang belum mumayyiz. Dalam syarah pula majanin, orang yang gila. Dalam syarah i'anah ni. Kanak-kanak yang belum mumayyiz, orang gila yang akalnya tidak boleh membezakan mana bersih, mana suci, mana najis. Yang mana hak lepas-lepas dah kanak-kanak ni pakaian dia memang dia najis. Hak lepas dah pakai orang gila ni memang di balik rumah memang bau air kecing. Hak biasa-biasa dah. Budak belum mumayyiz, dia kencing pun dia buat gitu-gitu je. Orang gila biasa-biasa kalau di balik rumah memang bau lah air kencing contohnya. Tapi hari tu tak bau air kencing. Tapi kebiasaannya memang dia najis.
Pakaian kanak-kanak ni, pakaian orang gila ni. Tapi nampak tak najis? Tak nampak. Yakin tak najis? Tak yakin. Tapi berat di hati najis. Hukum fiqhnya suci pakaian kanak-kanak tu, suci pakaian orang gila tu. Gitu yang nak ceritanya. Ni contoh, banyak contoh ni. Maknanya walaupun berat di hati najis, tapi selagi tidak yakin najis, hukum fiqh menetapkan hukumnya adalah suci. Wadah bekas milik orang-orang pemeluk agama yang antara syariatnya menggunakan barang najis. Wa awani segala bekas mutadayyinina bin najasah. Seorang yang beragama dia dengan najis. Contohnya ada puak-puak majusi. Contohnya puak majusi ni ada satu taifah dia puak majusi, puak sembah api ni, dia mandi dengan air kencing lembu. Ada juga pasal tu, mandi dengan air kencing lembu. Itu agama dia. Agama dia, dia mandi dengan air kencing lembu. Kenapa? Kerana nak ibadat dia lah. Jadi kehidupan orang kafir ni, kehidupan dia dalam beragama dia tu memang mana tahu, maknanya amal ibadat dia lah, dengan menggunakan najis. Contohnya majusi, satu-satu puak majusi, dia memang mandi dengan air kencing lembu. Kerana ibadat. Jadi bekas orang kafir gini, bekas-bekas dia ni, kita kena basuh ke? Dah tak payah. Puak ni, puak dengan najis ni, tak kira selagi tak yakin najis. Ada ni. Walaupun ibadat agama dia tu ada ketika menggunakan najis, dah mandi dengan air kencing lembu kerana nak ibadat. Macam mana dengan bekas-bekas? Bekas dia ke? Kalau kita nak kata bekas tau. Kalau kita kata kereta mana? Dah kereta lah. Dia naik kereta, dia mandi dengan air kencing lembu. Kalau bekas tak apa tu mana? Kalau kereta, kita beli kereta orang kafir, hok memang ibadat dia dengan najis. Agama tu dia diselek tak lembu je dah. Dahi ke apa panggil tu? Waktu ke apa tu? Waktu dia tu tak lembu tau. Ada ke ibadat dia menggunakan tai lembu? Saya sebut tadi dalam i'anah. Dia kata ada satu puak majusi, dia mandi dengan air kencing lembu kerana beribadat. Mana kalau katalah agama dia memang menggunakan barang najis. Menggunakan barang najis ni lah. Patut macam mana? Kalau kita beli kereta dia, kalau kereta dia, nak kira mana tu? Selagi tak yakin najis, hukumnya suci. Gitu je. Ni hukum fiqh. Sama jugalah gini. Orang kafir ni, hak biasa-biasanya tak lepas daripada dia masak daging babi. Orang kafir biasa-biasanya tak lepas daripada dia memang masak daging babi. Biasanya gitu. Kemudian tak kira lah rumah tu kita beli ke, dia dulu sewa, kita sewa kemudian ke, tak kira lah. Macam mana rumah tu? Sebab orang kafir ni biasanya babi tak lepas. Memang dia makan babi. Kalau atas singki tu, adat katalah, biasanya memang dia penuh siang tak panggil. Dia pernah tu babi lah atas singki tu. Biasanya gitu. Ghaliknya gitu. Kebanyakannya gitu. Di hati kita pun atas singki tu. Lepas tu macam mana? Dia ambil tu, cek DNA. Ada tak DNA babi di singki tu? Gitu. Hukum fiqhnya suci. Kita duduk mikir.
Goliknya orang ni tuan rumah asal, rumah tu dibeli, penyewa yang terdahulu disewa kemudian. Orang kafir ni tak lepas dia makan babi. Biasanya gitu. Dah. Yakin ke tak? Memang nak yakin macam mana tak nampak. Tapi biasanya tak pakai hukum tu. Tetap singki tu hukum suci. Tu hukum pekok. Orang pula boleh dia makan babi, tapi dia makan babi bukan makan dengan tangan tu. Dia makan dengan apa ni? Dengan apa panggil tu? Speech, ya. Dia makan tu dah. Dia makan dengan babi dengan tangan. Kau orang makan babi ni. Dan kalau makan dengan tangan, tangan dia tu basah-basah, pegang pulak ni, mulah. Apa ni? Mulah pintu tu lah, mulah pintu bilik. Macam mana? Nak basuh air tanah belaka ke tak tu? Kalau main dengan babi dia tak boleh basuh dengan air jernih tu. Kena basuh air tanah. Nak basuh air tanah ke tak? Tak payah. Itu pekok. Mana? Melainkan yakin. Yakin macam mana yang sewa sebelum tu orang kafir tu kawan dia. Dan kawan itulah yang beritahu ke dia, rumah tu dia nak keluar, kamu nak masuk, kamu masuklah. Jadi masa dia pergi rumah kawan dia tu, dia nampak kawan dia tengah masuk tengah basuh ke taki ke tak kira. Daging babi atas singki. Tu yakin tu. Tu kena basuh air tanah lah singki tu. Sebab dia tengok kawan dia tu, orang kafir yang sewa sebelum tu, memang daging babi dalam singki tu. Dia nampak terang-terang. Tu yakin. Tu memang kena basuh dengan kaedah basuh najis mughallazah. Ada ni. Hak yakin hak sekarang ni dah. Pasal dia dengar dari radio tu lah. Dia disebut kalau ada keberangkalian. Contohnya atas singki. Maka basuhlah dengan air tanah. Sebab ada keberangkalian. Kita tak pakai. Tak pakai. Keberangkalian tak pakai. Selagi tak yakin dia letak daging babi atas singki tu hukumnya suci. Ada ni. Bukan keberangkalian kecil ni, keberangkalian kemungkinan besar. Sebab memang orang agama ni memang dia makan babi, tak kira. Cuma kalau kuat sangkaan di hati, kerana ghalib kebiasaannya mereka ni tak lepas daripada najis mughallazah babi, hanya sunat sahaja. Kita basuh sebagaimana kaedah basuh najis mughallazah. Sunat kita basuh. Mana kalau nak basuh atas singki tu sunat. Kalau kuat jangkaan di hati, kerana kebiasaan mereka orang kafir ni makan daging babi, maka keberangkalian kemungkinan besar memang dia letak daging babi atas singki tu hukumnya sunat. Kita basuh sebagai basuh najis mughallazah, sunat saja. Tapi tak suruh cerita banyak-banyak lah. Tak suruh cerita banyak-banyak. Nanti kan bukan atas singki je. Macam tadilah. Kalau atas singki. Dah dia basuh babi tu mesti dia pakai dengan tangan. Ke dia pakai sarung tangan dengan plastik. Lepas tu tangan pula. Tangan pula dipegang pula mulah pintu. Habislah rumah tu dengan basuh air tanah. Tu banyak cerita lah tu. Tu banyak cerita. Ada ni. Dia payah sikit lah. Payah sikit sebab apa? Dia main dalam hati. Main dalam hati lah. Sebab itulah nak mengelak daripada keraguan daripada pelanggan kan. Kalau kata homestay ditulis untuk orang Islam saja. Kalau kata dobi untuk orang Islam sahaja. Adakah mereka ni tak faham hukum fiqh? Bukan. Mereka nak jaga pelanggan. Sebab apa? Bila pelanggan ni
Hukum pekoh kata suci. Tapi kalau hati duduk bolak balik, kita nak semayang situ. Akhirnya pelanggan akan kurang minat. Kalau kata homestay itu orang Islam, orang bukan Islam silih berganti. Jadi orang Islam ni dia semayang, dia apa, dia ada keraguan. Hukum pekoh betul lah hukum suci sebab tak yakin. Tapi kalau orang ragu, dia akan cari rumah lain lah. Sama dengan hak dobi. Hukum pekohnya, walaupun yang dobi tu orang bukan Islam, walalah kita katalah kebiasaannya mereka tak lepas dari daging babi, tak lepas daripada minum arak, tak lepas daripada najis anjing contohnya. Memang orang ni memang dia peluk anjingnya, tidur dengan anjingnya contohnya. Pakaian dia biasanya, tapi hukum pekoh tak pakai tu. Hukum pekoh tetap pakai suci. Pada ni dah dia babi lagi, arak lagi. Lepas tu anjing pula mai duk peluk. Nak kira. Pada ni. Pakaian dia, kebiasaan tak lepas dari najis mughallazah tadi. Hukum pekoh tetap hukum pakaian orang bukan Islam yang datang ke dobi tu, pakaian dia hanya kotor bukan najis. Tu hukum pekoh. Tapi kalau hak pelanggan ni orang Islam ni kenang dah. Masuk-masuk tengok Allah, dia masuk ke tempat dobi, bukan kata orang bukan Islam, anjing dia bawa masuk ke tempat dobi. Orang hak nak gitu kan berundur balik. Bukan kata yang di tempat dobi itu bukan Islam, yang biasa tak lepas dari najis mughallazah, dia bawa anjing pula. Kan nak pergi lagi tempat dobi. Hak tu bukan masalah hukum pekoh. Itu masalah orang menega nak jaga pelanggan dia orang bukan orang Islam kita ni. Nak jagalah. Takut orang Islam ni jadi berundur. Pada ni. Kalau tempat tu ramai orang bukan Islam, tak kira lah. Sebab orang bukan Islam pun pelanggan dia juga. Kalau tempat yang ramai orang Islam, dia tulis hanya untuk orang Muslim sahaja. Sebab begitu? Sebab membabitkan hak najis. Kalau homestay membabitkan najis. Sebab dia duduk di homestay tu. Apa benda dia buat pun tak tahu. Mungkin dia bawa arak ke apa ke. Ada ni. Kalau pergi dobi pun pakaian dia. Memang hukum pekoh tak hukum najis. Itu hukum pekoh. Tapi berarti kita mana? Mana kita tak ada masalah. Kita duduk Terengganu ni, penyewa semuanya orang Islam lah ke. Kalau kita tempat penyewa sebelum tu, kita sapa-sapa, dia baru cabut tempat nyembah dia. Dia baru cabut tempat nyembah dia. Mana? Bangkali siap basuh air tanah, bukan kata singki, bukan kata tempat pegang tangan. Habis ngelata-lata barangkali tu. Ngelata-lata barangkali. Contoh samalah. Contoh hak pernah berlaku tu. Hak di mana ni? Di pusat beli belah tu kan, atas troli dia tu letak anjing. Anjing tu kering, troli tu kering, lagi tidak akan berpindah. Pernah troli mana? Ni. Akhirnya macam mana pihak tempat pasar raya tu macam mana? Dia panggil puak masjid. Kemudian dia basuh pula semua troli dengan air tanah. Itu semua bukan hukum pekoh. Itu semua nak jaga perasaan pelanggan. Itu bab perniagaan. Memang dia perlu buat seumpama tu. Dia memang perlu buat seumpama tu. Bukan kerana hukum pekoh. Kerana apa dia? Sensitivity. Nak jaga perasaan pelanggan dia yang kebanyakannya orang Islam. Tu sahaja. Jangan kata agama menyusahkan apa gitu, sampai ke habis troli di pasar raya basuh dengan air tanah. Bukan hukum pekoh yang menyusahkan. Itu hanya masalah perniagaan.
Anjing kering, troli kering, najis tidak akan berpindah. Kalau di hati kita mari perasaan tak sedap, mazhab Maliki, mazhab Daud Zahiri kan, anjing tidak najis kan, jangan lupa kita dulu. Dulu. Maknanya kita tengok anjing dia jelunga dalam bekas air, jelunga tunduk dalam bekas air. Jelunga panggil dah. Panggil apa? Dia masuk muka dalam bekas air. Kita mari daripada belakang. Kita tak nampak dia punya lidah mulut dia kena air dalam bekas dan beldi tu. Cuma kita mari sergah daripada sebelah belakang, dia pun angkat muka, di mulut dia basah, dia pun lari. Mulut dia basah. Tapi nampak tak mulut dia, lidah dia jilat air beldi? Tak nampak. Air beldi tu hukumnya suci. Yang kita bicara dahulu. Ni, besar berapa? 89. Masa saya tak bawa sebelum ni. Hukum suci. Boleh didatangkan. Qala Malikun wa Daudu al-qalbu tahirun. Ni Fatmu'in ni. Ni kitab fiqh mazhab Syafi'i ni. Kata Imam Malik, kata Daud Zahiri, anjing suci. Comel disusung. Hukum fiqh asalnya kita mazhab Syafi'i, anjing najis mughallazah. Sekarang ni anjing mulut dia duduk dalam beldi. Kita mari dia bersebelah belakang, kita tak nampak mulut dia, lidah dia kena air beldi. Tapi masa kita sergah dia lari, mulut dia basah. Mulut anjing memang biasa basah sebab lidah dia duduk jelek-jelek. Persoalan kan nampak tak mulut atau lidah anjing tersentuh dengan air satu beldi? Tak nampak. Air beldi tu kekal hukum suci. Itu hukum fiqh mazhab Syafi'i. Mari dah sedap dalam hati. Berkata Imam Malik, berkata Daud Zahiri, anjing suci. Ada ni. Bahkan ada pandangan anda anjing halal dimakan. Setakat ni je lah, jangan duk TikTok. Setakat ni je. Tapi kenapa kita datangkan pandangan Malik dengan Daud Zahiri? Dan pandangan yang muktamad dalam mazhab Hanafi tak cerita situ. Anjing suci. Sebab mari di hati. Tak boleh dah air beldi ni. Ini samalah. Dia anjing tu, dia peluk anjing atas rumah tu, dia tidur dengan anjing. Mana lah anjing belaka lah puak ni. Lepas tu macam mana? Kita tak pakai mazhab Maliki ni. Kita pakai mazhab Syafi'i. Sekarang ni pakai mazhab Syafi'i lah. Pakai mazhab Syafi'i lah sekarang ni. Selagi tak yakin najis, tak najis. Kalau mari di hati tak sedar, alah, mazhab Maliki, Daud Zahiri, pandangan muktamad dan mazhab Hanafi, anjing tidak najis. Dan macam mana daging babi? Daging babi, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, tak najis daging babi. Tak najis daging babi. Ada ni. Hak Quran tu au lahma khinzirin fa innahu rijsun. Haram makan daging babi. Sebab daging babi tu kotor. Daging babi tu kotor. Daging babi tu kotor. Tapi adakah babi tu najis? Tak najis. Haram makan ijma' ulama. Haram makan tidak semestinya najis. Kucing kita mazhab Syafi'i, haram makan daging kucing. Tapi kucing suci. Jadi mazhab Maliki, babi memang ijma' ulama haram makan, tapi babi tidak najis. Mazhab Hanafi dah babi tidak najis. Yang kuat najis ni anjing babi ni mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanbali. Kalau mazhab Hanafi, anjing air liur saja yang najis, tubuh dia tak najis. Mazhab Maliki, air liur pun tak najis. Tapi bila kena air liur, wajib kena basuh 7 kali, air tanah sekali. Bukan kerana najis, kerana ta'abudi semata-mata. Hak perintah syarak buat je lah, tapi bukan kerana najis. Hak kuat najis anjing nabi babi ni mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanbali. Manakala mari di hati babi dak khilah, pakai pandangan tok najis. Habis cerita. Tapi boleh tak perut kita ni cakap ilmu ni. Kalau kena atas kepala, kau ada kamu.
Oh, pakali suti rumah dah basuh dengan air tanah. Suti rumah basuh dengan air tanah. Oh, tu nak sedap perut dah. Dah sedap nak duduk. Apa ni? Boleh pakai dah. Pakai yang orang kapi. Yang kapi boleh pakai dah. Banda-banda tu nak mari mana banda? Banda mari mana? Pakaian orang Malaysia. Banda-banda ni bukan pakaian orang Amerika, bukan. Orang kafir peluk anjing, minum arak. Mana pakaian? Macam mana pakaian? Hukum pekohnya suci. Basuh biarlah basuh. Pakaian kita pun kita basuh. Hak basuh tu kita basuh lah. Pakaian kita pun kita basuh. Hak ni nak basuh dengan air tanah ke dak? Nak basuh dengan air tanah ke dak? Dia kalau macam tadilah, kalau kuat di hati pakaian kapin tak lepas dan najis, sunat kita basuh. Sunat kita basuh. Dan kita i'anah ni kalau pakaian tu suci. Kalau pakaian tu suci, pakaian tu pakaian baru. Pakaian tu pakaian baru. Tapi pakaian baru pun takut tu. Nak basuh juga. Tu dia panggil setengah daripada bid'ah yang mazmumah artinya. Bid'ah mazmumah pula. Pakaian baru tu lah. Ni dak ni pakaian yang orang pakai dah, orang kafir pakai, tak lepas daripada kena arak, kena anjing orang kafir kan. Kuat di hati kita kena najis. Kena basuh sebagai keadaan najis mughalazah lah. Sunat sahaja. Sunat sahaja. Tapi hukum paling muktamad tak najis. Tak najis. Banda-banda memang basuh. Baju baru pun kita basuh sebab kita nak pakai tu rasa gatal kan, baju baru kan. Kita nak pakai tanpa basuh tu tak selesa, memang kita akan basuh dulu. Ke dak basuh pakai, lepas tu tanda harga pun dak buat begitu. Baju baru basuh pun tidak, tanda harga pun dak buang, pakai gitu je. Memang kita basuh sebab dak selesa, sebab rasa macam gatal tau. Gitu je lah. Tapi kalau baju banda macam mana? Hukum pekoh, walaupun di hati kita ni pakaian orang kafir tak lepas daripada najis, tapi tak yakin najis, hukumnya suci. Lepas tu macam mana? Cek pakaian banda tu, DNA babi dia kedok. Bagi atau dia pusat kimia ke apa? Dah nak cek DNA tu lah. Ada ayah lah. Hak boleh pakai lah. Tak boleh pakai nak macam mana? Daun yang umumnya berjatuhan di tempat najis. Daun ni biasanya jatuh tempat najis. Syok di hati, daun tu kena najis. Pak hukum pekohnya tetap daun tu hukum suci. Liur bayi, air liur bayi, air liur budak-budak. Yang mana air liur budak-budak ni, dia air liur budak-budak ni dia payah sikit bab nak lepas dia najis ni. Sebab budak-budak ni dia biasanya jeluak. Bab golek air liur budak-budak bercampur dengan jeluak. Budak-budak ni jeluak nak suruh dia koma. Budak-budak pandai koma. Dia tak ada koma, suruh dia koma kalau dia telang bukan ada koma budak-budak ni. Jadi biasanya mulut budak-budak ni tak lepas daripada najis sebab dia selalu jeluak. Tapi yakin tak mulut dia tu bekas jeluak? Tak yakin. Kalau yakin bekas jeluak, dimaafkan. Kalau ibu dia, hak rukun dia, hak jaga dia tu maaf lah. Tapi sekarang ni kita tak yakin mulut dia tu. Tapi biasa air liur budak ni bercampur dengan jeluak, biasa. Tapi yakin tak bahawa air liur budak bercampur jeluak? Tak yakin. Maka air liur budak tu hukum suci. Kemudian sutera juh yang terbuat daripada lemak babi.
Ini ada satu jenis kain. Satu jenis kain, sini dia kata sutera. Saya juh ni, saya tulis hak belajarnya kain, tapi saya tak ada nak baca. Sin, kha, lam, te. Kain apa? Saya mengaji. Tadi saya tengok dalam Qamus Marbawi, dia je sama juga. Sin, kha, lam, te. Baca mana? Sini dijemah dengan sutera. Ada boleh baca? Hak tu hak belajar sendiri dah tu. Hak belajar sendiri. Tulis-tulis kok Jawi, tapi akhirnya tak pandai nak sebut. Lepas tu kadang-kadang memang saya tulis kok Jawi dalam kitab ni. Ada juga hak payah perkataan saya tulis Rumi. Dan macam gini, sin, kha, lam, te. Kain dia. Terjemahan dia sutera. Sutera juh dia panggil. Yang terkena terbuat dari lemak babi. Biasa buat dari lemak babi. Tapi yakin tak lemak babi? Tak yakin. Hukumnya suci. Gitu je. Tapi dia kata sutera. Kalau saya mengaji ni kain. Boleh baca tak? Sin, kha, lam, te. Memang saya tulis Jawi gitu. Dan saya tengok dalam Qamus Marbawi tadi, ejaan dia sama. Sin, kha, lam, te. Baca mana? Jenis kain ada. Ada kain aja. Sin, kha, lam, te. Ni dalam FB ni, saya ada buka FB ni. Dia tulis SILK ke apa? SILK. Sutera kan? Sutera juga. Sing SILK. Kalau saya tulis sing, kha, lam, te. Takkan nak baca dengan SILK. Sing, kha, lam, te. Sama dah Qamus Marbawi. Kain, sin, kha, lam, te. Saya tulis kok Jawi ni. Tapi akhir tak boleh baca sendiri. Tu kadang-kadang tulis kok Bumi juga. Ni ada ni. Sejenis kain sutera sekolat ke apa? Tak ada kamu Marwawi ejaan dia sama. Saya mengaji saya tulis gitu. Tapi tak nak baca. Tapi nak ceritanya dia terkenal terbuat daripada lemak babi. Selagi tak yakin lemak babi, hukumnya adalah suci. Tak apalah, jenis sutera lah ni. Kemudian keju Syria, jubnun syamiyun, keju hak Syam, Syria lah. Keju lah, K-E-J-U, keju. Kau baca mana? Keju kan, orang dengar pelik kan? Keju Syam. Yang terkenal terbuat daripada perut besar babi. Keju tu. Tapi selagi tak yakin buat daripada babi, tetap hukumnya suci. Gitu je. Selagi tidak diyakini buat daripada perut babi, maka hukumnya adalah suci. Rasulullah SAW pernah disuguh keju daripada penduduk Syam. Waqad ja'ahu sallallahu alaihi wasallam jubnatun min indihim, dan sesungguhnya telah datang akan Nabi sallam oleh jumnah, keju daripada sisi mereka itu. Mereka itu orang Syam. Lalu beliau Nabi sallam makan sebahagiannya serta tidak bertanya dari apa keju itu terbikin. Tu. Walaupun keju Syam ni dia terkadang dibuat daripada babi sekalipun. Walaupun biasa buat dari babi sekalipun, selagi tidak diyakini buat daripada babi, maka hukumnya adalah suci. Pada ni hak tidak diyakini. Ini bab babi-babi ni bukan ringan mazhab Syafi'i. Tetap yakin ke tak yakin.
Kalau tak yakin, hukumnya suci. Sekarang ni dia yakin sebab dia periksa dengan DNA apa semua. Tu boleh dapatlah keyakinan sama ada daripada babi ataupun daripada pandangan yang daripada benda-benda yang suci. Ini cerita bab hukum pekoh. Cerita bab kita kena cermat, kena warok, itu cerita lain pula. Kita cerita hukum pekoh. Hukum pekoh nak letakkan satu-satu perkara tu dia cermat. Apa perkara sekalipun, hukum pekoh, hukum zahir, apa tindakan yang kita nak ambil biar jelas, nyata, berpandu pada ilmu, bukan sentimen, bukan ikut kata orang, bukan ikut maklumat yang tak pasti, yang akhir terkadang membabitkan kepentingan orang ramai pula pada satu-satu perkara. Kita cerita mudah, kita ambil tindakan mudah, tapi perkara tu hukum dia macam mana, menjadi manfaat ke tidak, menjadi mudarat ke tidak, kena cermat belaka tu. Jangan kita buat sedap-sedap, kita ada emosi, kita pun ambil tindakan yang mana terburu-buru, yang tidak dipandukan oleh ilmu yang jelas nyata. Kita pun turut, kita pun share, akhirnya menjejaskan kehidupan orang lain pula. Siapa yang akan bertanggungjawab? Rezeki daripada Allah, itu pegangan kita. Rezeki dari Allah itu pegang kita, tu tak gerak dah. Tapi apa kita nak buat, biar pasti. Kalau masalah kita nak cermat, tu cerita lain. Itu peribadi kita. Kita nak cermat untuk peribadi kita, kita tambah terbabit. Sebab kita nak cermat peribadi kita. Tapi kita nak kempen orang, nak tarik orang sebab ambil satu tindakan yang tidak pasti, semuanya akan diperhitungkan di mahsyar. Baik bahagian di mahsyar, buruk bahagian di mahsyar. Apa yang kita nak buat? Kena kita nak buat seorang untuk cermat kita, lain cerita. Untuk cermat kita hak pelik-pelik tahu awak kita tak dah. Tapi kalau kita nak bawa orang, hak tu biar dipandu oleh ilmu yang jelas nyata, dengan maklumat yang jelas nyata, bukan pasti tak pasti. Jangan. Bila datang maklumat yang sebaliknya yang menjelaskan, tu dituduh. Hak ni daripada pihak musuh. Ini pada cepat pula dia tuduh. Ini cerita untuk orang ramai. Untuk peribadi kita, kita kena cermat. Itu peribadi kita, keluarga kita. Itu terpulang pada masing-masing. Zakarahu Syekhuna fi syarih minhaj. Demikianlah kaedah yang disebut sebagian besar telah dikemukakan oleh guru kita dalam guru kita, yakni Ibn Hajar Al-Haytami dalam Syarah Minhaj, dalam kitab Tufah. Hak pembicaraan berkaitan dengan hak kaedah ni, dia kata hak berkaitan dengan kaedah, hak berkaitan dengan yang asalnya yakin suci, kemudian timbul kuat sangkaan di hati, benda tu kena najis. Jadi kaedah ni disebut oleh Ibn Hajar Al-Haytami dalam Syarah Minhaj. Kitab Minhaj tu kitab hak Imam Nawawi. Wa yu'fa an mahall istijmarihi wa an wanimiz zubabi wa bauli wa rausi khuffashin. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.